Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, saya perlu menjelaskan sebab kadang-kadang ada penghalang kepada kemenangan Islam itu sendiri, khususnya di bumi Syria. Dan ramai anak-anak muda yang terpengaruh dengan ISIS. Sedangkan kita jumpa tuan-tuan para mujahidin ni, mereka kata ISIS adalah pengkhianat pada perjuangan umat Islam. Hak tu perlu jelas dulu tuan-tuan. Saya pergi ronda mana pun, saya nak cerita benda ni supaya orang-orang faham. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, ada orang dia kata, kami tak mau dengar cakap ustaz. Kami nak dengar cakap orang Malaysia yang dah join ISIS di Syria. Tu. Dia terlebih valid lagi. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, orang Malaysia yang join ISIS ni baru lebih kurang setahun lebih macam tu je. Dan mereka pergi Syria ni baru setahun lebih. Baru je pun. Majoriti tak erti bahasa Arab pun. Dia takkan Ustaz Lutfi tak tahu bahasa Arab. Ustaz Lutfi bukan ISIS, dia Ajnadus Syam. Ramai dulu orang Malaysia duduk dalam Ajnadus Syam. Bila Ustaz Lutfi syahid, ramai seberang ke ISIS. Hampir semua pergi ke ISIS. Hampir semua. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, saya suka analogi begini. Sebab orang kata kami nak dengar orang Malaysia dah join ISIS dah. Saya suka bagi analogi macam ni. Anggapkan tuan-tuan bukan orang Malaysia. Tuan-tuan nak tahu sangat tentang keadaan Malaysia, bahasa macam mana, budaya dia macam mana, adat dia macam mana, ekonomi dia macam mana, keadaan setempat dia macam mana. Tuan-tuan nak tahu sangat. Tuan-tuan perlu tanya kepada orang Malaysia ke? Ataupun tuan-tuan perlu tanya orang Bangla baru datang setahun ke Malaysia? Tuan-tuan jawab saya. Orang Malaysia kan? Buat apa pergi tanya Bangla baru main setahun? Dia bukan tahu apa. Sama lah juga tuan-tuan, para ulama' yang dah berjuang di Syria berapa lama dah? Pasal apa hampa tak tanya ulama'? Syekh Abdullah Rahal, 2 orang anak dia yang syahid fi sabilillah. Syekh Muwaffaq juga anak dia syahid fi sabilillah. Pasal apa hampa tak tanya ulama'? Krisis di Syria ni tuan-tuan bukan baru, lama dah. Bukan semenjak rejim Bashar Assad, daripada Hafiz Assad lagi. Bahkan pada tahun 1982 tuan-tuan, peristiwa dan tarikh yang hampir lebih kurang sama berlakunya Shabra Shatila. Pembunuhan dilakukan oleh Ariel Sharon. Umat Islam sangat tahu isu tu, tapi kita tak tahu peristiwa Hamah. Tahun 82, tuan-tuan, Hafiz Assad telah menghantar tentera. Selama 27 hari dia telah membunuh lebih pada 40,000 orang. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, itu bukan satu siri pembunuhan, banyak. Bahkan masjid-masjid di Hamah, saya pernah pergi tuan-tuan, masjid di Hamah ni, dia lepas je solat, dia tak boleh tunggu 2-3 orang, tak boleh berhimpun, dia kena beredar. Kalau tunggu ke, SB dia boleh tangkap di atas, berhimpun tanpa permit. Tuan-tuan, Mujahidin pernah tawan di Hamah ni tuan-tuan. Salah satu daripada balai polis dia, saya pernah publish di Facebook. Ada file. File ni tuan-tuan senarai orang yang melazimi solat subuh berjemaah. Ada satu file. Dia rekod tuan-tuan, siapa solat subuh berjemaah di masjid ni, dia rekod. Kemungkinan orang ini dia ahli gerakan Islam, khususnya Ikhwan Muslimin. Kalau tuan-tuan ada di Hamah, di Syria tuan-tuan, kemungkinan nama tuan-tuan ada. Tu pun kalau tuan-tuan melazimi solat subuh berjemaah lah. Tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian. Jadi, apa yang berlaku di Syria ni dah lama dah. Para ulama' dah berjuang tuan-tuan. Syekh Ali As-Sabuni sampai sekarang tak boleh balik Syria. Pasal apa hampa tak tanya ulama', nak tanya orang Malaysia baru setahun jagung pergi sana? Tak kena. Satu. Yang kedua, pergi ke sana tu tuan-tuan, mereka pergi sana, dia jadi prebet ke jadi general? Prebet je, tak tahu apa pun, masa untuk berselfie banyak. Prebet je tuan-tuan. Kalau ada bekas tentera sini, saya yakin mesti adanya. Saya bukan nak merendahkan prebet, no, saya bukan nak merendahkan prebet, jangan salah faham. Cuma nak buat perbandingan. Tuan-tuan,
kalau letak prebet seorang, letak general seorang, dia punya maklumat bagai langit dan bumi. Bagai langit dan bumi. Prebet ni kalau satu batalion ada beberapa company. Di bawah company ada beberapa platoon. Bawah platoon ada beberapa section. So prebet ni dalam satu batalion, hak dia paling tahu sangat pun dalam company dia je. Dia tak tahu the whole battalion, dia tak tahu. Itu baru satu battalion, tuan-tuan, baru satu camp. Macam mana dia nak cerita hak semuanya? Tak erti prebet. Saya tidak merendahkan, tuan-tuan. Bukan nak merendahkan, tapi nak buat perbandingan. So orang Malaysia yang pergi ke yang join ISIS ni prebet je. NGO masuk ke Syria, jumpa top leader mujahidin ni. Pernah temu ramah ni Ahrar Syam, top leader Jaishul Islam. Pernah tanya Jabhatun Nusrah. Dan sekarang, tuan-tuan, kumpulan yang paling besar di Syria adalah Jaishul Fatih. Jaishul Fatih ni gabungan beberapa kumpulan mujahidin yang besar. Contoh Ahrar Syam, Jaishul Islam, beberapa kumpulan yang Jabhatun Nusrah. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, dan Jaishul Fatih ini juga dikawal selia oleh Rabitatul Ulama Syam, serta ulama Syam. Mereka hantar kader-kader mereka, tuan-tuan, kader mereka masuk ke dalam Jaishul Fatih supaya jihad berjalan mengikut syariat yang sebenar. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, kita tanya top leader mujahidin ni, semua kata ISIS pengkhianat. Berbanding kalau tuan-tuan tanya hak orang Malaysia, hak dia tahu duduk di Azur, dia tahu hak tu, kawasan tu je. Itu pun bukan tahu di Azur keseluruhannya. Kalau diduduk di Raqqa, ada kawasan di Raqqa itu satu kawasan kecil dia tahu, dia tak tahu Raqqa keseluruhannya pun. Apatah lagi kalau dia nak membincangkan soal ISIS secara keseluruhan, dia memang tidak layak untuk berbincang soal itu. Berbanding top leader mujahidin ni, tuan-tuan, mereka tahu kedudukan apa yang berlaku di Syria, tuan-tuan, mereka sangat tahu. Maka sebab itu, kalau nak tanya, bukan orang Malaysia duduk sana. Bukan orang Malaysia duduk sana. Maka tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, saya suka untuk buat perbandingan. Buat perbandingan antara ISIS dengan Al-Qassam. ISIS dengan Al-Qassam. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, sebelum tu saya nak sebut, kenapa saya suka sebut ISIS? Sebab selalunya habis ceramah, waktu makan orang tanya, Ustaz, IS tu apa? Orang selalu tanya, IS tu apa dia? Sama aja. Saya tak mau sebut IS, saya suka untuk sebut ISIS. Walaupun mereka kelompok yang sama. Kenapa saya tak mau sebut IS? Sebab, tuan-tuan, IS ni Islamic State. Dalam bahasa Arabnya, Daulah Al-Islamiyah. Dalam bahasa Melayunya, negara Islam. Tapi kalau ISIS, skop dia lebih kecil. Iraq dengan Syam je. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, bagaimana musuh-musuh Islam nak takutkan umat Islam kepada negara Islam, kepada daulah Islam, lalu mereka letakkan nama daulah Islam kepada kelompok yang ganas yang tidak melaksanakan Islam. Tuan-tuan, satu kajian yang dibuat oleh NIC, National Intelligence Council, satu badan duduk di bawah CIA. Mereka buat kajian, paling awal 2020 akan tertegaknya sebuah daulah Islam. Paling awal. Tuan-tuan, kajian ini tak pelik jika kalau kita tengok Syekh Muhammad Yassin telah meramalkan Palestin itu sendiri akan berjaya dibebaskan pada tahun 2023. So dia tak berbeza banyak. Jadi NIC ni dia kata paling awal 2020 akan tertegak sebuah daulah Islam dan khalifah akan memerintah pada ketika itu kepada umat Islam. Jadi mereka mau supaya daulah Islam ini, sistem khilafah ini tidak menjadi kenyataan. So apa yang mereka buat ialah, pertama sekali mereka perlu jatuhkan mana-mana pemimpin yang berjiwa Islam. Sebab tu antara yang mereka jatuhkan ialah Dr. Morsi. Tuan-tuan boleh hadir esok insya-Allah ceramah Syria berdarah, kita akan tunjuk video-video Dr. Morsi ini. Who will be next? Boleh jadi
mereka juga dalam proses menjatuhkan Erdogan. Dan boleh jadi juga mereka dalam proses menjatuhkan Raja Salman. InsyaAllah Raja Salman saya akan cerita di Al-Islah nanti, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, proses character assassination ni, pembunuhan karakter ni berlaku. Raja Salman ni dia kena teruk sekarang ni. Dia kena teruk. Kalau orang Malaysia ni, tuan-tuan, orang Malaysia ni tak perlu cerita keburukan Raja Salman. Label je Wahabi, terus orang tak mau terima. Kacau orang Melayu. Allah Rabbi. Orang kita teruk tu bab-bab ni. Tak apa, nanti di Al-Islah kita akan cerita. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, sebab itu pertama sekali mereka akan jatuhkan pemimpin-pemimpin berjiwa Islam. Yang kedua, apa mereka buat ialah supaya umat Islam takut dengan daulah al-Islamiyah, takut dengan negara Islam. Maka tuan-tuan, mereka labelkan daulah Islam kepada kelompok yang tak betul ini. Sampai satu ketika nanti, bila betul-betul nak tegakkan sebuah negara Islam, sebuah daulah Islam, orang dah mula takut. Daulah Islam, oh aku tak mau sembelih orang. Daulah Islam, oh aku tak mau bakar orang. Orang dah mula takut. So Islamofobia berlaku. Sebab tu tuan-tuan, saya tak mau sebut IS, saya sebut ISIS. Bahkan kalau dalam akhbar kita, tuan-tuan, kumpulan negara Islam, kita dengar pun, negara Islam sembelih orang. Mereka ada agenda, walaupun istilah itu mereka ada agenda untuk merosakkan pemikiran kita. Sebab tu saya suka sebut ISIS. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbandingan antara Al-Qassam dengan ISIS. Al-Qassam ni, tuan-tuan, dari sudut rekrut lah, kita tak perlu, kalau nak buat perbandingan tentang ketua dia, tuan-tuan, memang jauh beza. Pemimpin Hamas dengan ISIS ni jauh beza. Pemimpin Hamas ni memang dikenali, tuan-tuan, kan? Tapi kalau kita tengok ISIS ni, Allahu Rabbi, tuan-tuan boleh cek sini. Kemudian kita nak buat perbandingan tentang bagaimana nak merekrut dia. Tuan-tuan tengok Al-Qassam, dia Hamas ni satu organisasi besar. Al-Qassam ni adalah sayap ketenteraan. Sayap ketenteraan. Bagaimana Al-Qassam dia nak rekrut orang dia, tuan-tuan, dia nak panggil pemuda-pemuda supaya join Al-Qassam, ataupun kalau ada pemuda yang nak join Al-Qassam, apakah syarat, apakah tapisan telah dilakukan? Antaranya, tuan-tuan, pemuda-pemuda ini perlu dapat pengesahan daripada imam masjid setempat bahawa mereka salat subuh secara berjemaah, tak silap saya 3 bulan secara berturut-turut without fail. Dan ada sini yang dah lepas dah syarat tu. Kalau dah lepas, kita nak bincang syarat kedua pula. Syarat kedua, tuan-tuan, istiqamah salat tahajud. Kita ada tahajud, terkejut selalu, tuan-tuan. Tu pun terkejut nak kencing, kencing tidur balik. Istiqamah Isnin Khamis, puasa. Surah-surah yang telah ditentukan dalam Al-Quran untuk dihafal. Beberapa hadis yang telah ditentukan untuk dihafal. Dan mereka disaring dari sudut akhlak dengan sangat teliti. Apa tujuan Al-Qassam buat begitu? Supaya mereka tak mau ada unsur munafik masuk dalam Al-Qassam. Mereka saring awal-awal. Sebab tu, tuan-tuan, ada pejuang-pejuang Al-Qassam ditangkap oleh Israel. Dia punya maklumat tak keluar pun pada Israel. Tak keluar pun pada Israel. Pada Gaza ni bukan besar, kecil je. Roket Al-Qassam ni, tuan-tuan, dibuat di bawah tanah ni. Di mana dibuat? Walaupun pejuang Al-Qassam ditangkap, tak pecah maklumat. Sebab mereka telah saring keanggotaan mereka dengan sangat teliti. ISIS rekrut orang macam mana? Melalui Facebook. Woi, Facebook! Kalau melalui Facebook, CIA boleh masuk tak? Boleh. Mossad boleh masuk tak? Boleh. Siapa pun boleh masuk. Tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, sebab tu kita tanya Syekh Muaz ke, ni antara kepimpinan mujahidin ataupun kepimpinan mujahidin yang lain. Depa kata ISIS ni ada 3 kelompok. Pertama, puak-puak Khawarij. Puak-puak Khawarij.
Ni geng ekstrim ni. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok penyokong-penyokong ISIS dalam Facebook depa akan kata kerajaan kafir Turki. Oh, dia mulut dia kafir murtad. Sebahagian daripada yang depa bunuh tu tuan-tuan, sebahagiannya adalah mujahidin. Dengan mereka telah labelkan bahawa puak ni telah pun murtad kerana tidak membai'ah Abu Bakar Al-Baghdadi. Yang keduanya, kelompok ejen-ejen luar, ejen Iran, ejen Syria, ejen luar. Dan yang ketiga adalah kelompok yang ikhlas nak berjihad tetapi salah masuk channel. Saya andaikan orang Malaysia ni dia kelompok ketiga. Depa ni ada nak berjihad tapi salah masuk channel. Bila salah masuk channel, tuan-tuan, proses doktrinisasi berlaku. Hak tu bahaya. Dan kita tengok tuan-tuan, kebanyakan mereka ni memang kecenderungan begitu lah. Murtad kat mulut je. Maka sebab itu tuan-tuan puan-puan saudara sekalian, apa yang berlaku di Syria ni sepatutnya menjadi satu titik permulaan untuk kita kembali meletakkan diri kita di dalam kelompok satu ummah. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang saya baca tadi. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Tuan-tuan, kita kena kembali. Cara berfikir kita, cara bertindak kita, di mana saja umat Islam dizalimi, kewajipan kita untuk bantu. Kalaulah kita ada perasaan begitu tuan-tuan, kita sedang menuju ataupun kita sedang melakukan proses untuk kembali menyatukan umat Islam dan kita akan menjadi umat yang kuat. Jika sekiranya kita hanya berfikir secara warga negara, kita masih lagi duduk di dalam kepompong racun divide and rule yang telah dicampak oleh musuh Islam supaya kita menjadi umat yang kecil dan kita tidak menjadi kuat.